Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekalan, sebaik-baik bekalan itulah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Malam yang penuh dengan keberkatan, Allah izinkan untuk sama-sama kita hadir ke rumah Allah yang mulia ini. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah mengizinkan untuk sama-sama dapat kita menunaikan sebentar tadi solat maghrib secara berjamaah. Dan mari sama-sama kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera mengangkat wabak yang sama-sama sedang kita hadapi ini. Ya, makin hari makin meningkat nampaknya. Dulu ratus-ratus angkanya, puluh-puluh, sekarang dah main ribu dah. Dia tak main ratus, dah main ribu dah. Dan tidak lain tidak bukan kita hanya kena memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa di samping usaha ikhtiar kita. Usaha dan ikhtiar dilakukan oleh pihak yang berwajib. Maka kitanya dapat sama-sama kita mematuhi kehendak-kehendak ataupun apa yang disarankan oleh pihak yang berwajib, dan mereka lebih mengetahui dengan ilmu yang ada pada mereka. Ya. Dan alhamdulillah jugalah kita minggu ni dapat kembali solat Jumaat balik seperti asal balik ya. Minggu lepas kecoh. Ya. Bayangkan kalau sekiranya setiap waktu orang berebut macam itu, apa bagaimana keadaan, seronok rasanya setiap waktu. Tapi bila hari Jumaat saja. Ya. Tempat saya minggu lepas orang keriah tempatan tak dapat masuk, orang luar masuk. Ada 40 orang. Ya, yang orang tempatan ni dia relax, dia datang lewat dekat pukul 1 orang datang, yang daripada luar datang pukul 12.30 lah, 40 orang tutup, orang tempatan tak dapat masuk. Itu semua hikmah di sebaliknya. Dan insya-Allah kita sama-samalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasanya minggu ni boleh balik seperti sedia kala, mengikut keluasan. Saya difahamkan mengikut keluasan. Di sini berapa orang lah? Lebih 40 kan? Lebih 40 kan, insya-Allah. Itulah, itu saya katakan tadi, kalau sekiranya di setiap waktu lah berebut macam itu, alangkah seronoknya kita. Lebih-lebih waktu subuh. Ke subuh kira berebut datang yang tak boleh nak solat subuh jemaah ke apa, rasa begitulah perasaannya. Sama dengan macam hari Jumaat, insya-Allah Allah akan segera mengangkatkan apa yang kita sedang hadapi ini. Ya. Saya dipahamkan tadi di Kelantan mengarahkan untuk buat bacaan Yasin setiap hari selama 40 hari. Satu negeri yang memulakan untuk letak selama 40 hari, mulai hari ini 40 hari, setiap 40 malam lah. Setiap lepas maghrib 40 malam sama-sama baca Yasin. Dan kita pun macam itulah.
ikhtiar kita, kita kena hendaklah menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita hadapi ini, dan cukup yakinlah, yakin bahawa di sana ada hikmah di sebalik apa yang Allah uji ini. Ya, sebagaimana dinyatakan pada bulan yang lepas tentang ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala ini akan meletakkan di mana tahap peringkat manusia tu. Di sana ada 4 peringkat manusia yang berhadapan dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala itu. Di mana kedudukan kita dengan ujian yang Allah berikan kepada kita? Adakah kita yang pertamanya kita duduk di tempat keadaan yang kita marah dengan ujian Allah, ataupun yang keduanya kita sabar dengan ujian Allah, ataupun yang ketiganya kita redha dengan ujian Allah, ataupun yang keempatnya kita syukur dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Itu 4 peringkat manusia yang apabila diuji. Di mana kedudukan kita? Ya, kita sekarang ni memang sedang di dalam ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan kena ingat bahawa setiap orang yang diuji itu menunjukkan Allah kasih kepada dia. Ya, orang yang diuji itu menunjukkan bahawa Allah kasih kepada dia. Ya, kalau kita ni tidak diuji, kena muhasabah balik. Bila Allah uji, Allah kasih kepada kita, diujinya kita. Bagaimana kita nak berhadapan dengan ujian tersebut? Ya, itu keadaannya. Mudah-mudahan ujian yang sedang kita sedang terima ini adalah ujian yang akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat yang dihormati sekalian, insya-Allah kita nak sambung sedikit lagi bicara kita berhubung dengan kitab yang dinamakan dengan Ihfazillaha yahfazka ini. Jagalah Allah, Allah menjaga kamu. Dan kita sudah masuk bab yang keempat. Apa yang dibicarakan di dalam bab yang keempat ini ialah berhubung dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang sengsara. Dalam bab ini ditulis atau dikemukakan berhubung dengan golongan orang yang bertakwa dan satu lagi golongan orang yang sengsara. Siapakah mereka orang yang bertakwa ini dan siapakah orang yang sengsara itu? Untuk apa? Untuk kita meletakkan, jadikan panduan sama ada kita nak memilih orang yang bertakwa di dalam diri kita ni sebagai panduannya dan kita menjadi orang yang bertakwa, ataupun kita nak meletakkan diri kita sebagai orang yang sengsara. Ya, maka dinyatakan di dalam bab yang keempat ini dalam kitab Jagalah Allah, Allah menjagamu. Maka dimulakan dengan kupasan bab ini dengan kebiasaannya. Penulis akan memulakan ungkapan yang pertama di setiap babnya dengan segala puji hanya bagi Allah yang maha melihat lagi maha mendengar setiap gerak-geri semua hamba-Nya. Ya. Ucapan subhanallah. Puji itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena senantiasa memuji kepada siapa? Memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah yang maha melihat lagi maha mendengar setiap gerak-geri semua hamba-Nya. Allah mengetahui setiap gerak-geri semua hamba-Nya. Ya. Dan maha suci Allah Subhanallah yang menjadikan gugusan bintang dan matahari dan bulan yang terang benderang di langit. Semua yang ada itu milik Allah Subhanahu Wa Taala, di bawah penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat bahawa kita ini juga adalah di bawah penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah maha mengetahui. Sama ada yang terang-terangan ataupun yang tersembunyi, Allah mengetahui. Aku bersaksi, kata penulis ini, bahawa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Sebuah persaksian yang aku tabungkan, sebuah persaksian yang aku tabungkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang maha tinggi lagi maha berkuasa, sebagai bekal untuk hari kiamat kelak.
Ya. Persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan persaksian kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti sebagai apa? Sebagai bekal di hari kiamat kelak. Di hari kiamat kita nakkan bekal. Kalau di dunia ni kita perlukan bekalan. Hari ni bekalan yang kita nak berhadapan dengan ini, kita memerlukan bekalan vaksin. Tetapi masih belum dapat lagi vaksinnya, walaupun dah dikatakan telah dijumpai dan sebagainya. Itu bekalan untuk kita berhadapan dengan COVID ini. Bekalan kita di dunia ni apa dia? Untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, itulah bekalannya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekalan. Sebaik-baik bekalan itu ialah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bekalan yang kita nak bawa bertemu dengan Allah untuk kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bekalan-bekalan lain tak ada. Rumah kita ke, kereta kita ke, duit kita yang banyak tak ada, kita nak bawa. Ini nak sogok kata tak ada, tak boleh. Melainkan bekalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dinyatakan oleh penulis ini persaksian bahawa sesungguhnya Allah itu Tuhanku, dan bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan rasulnya, ianya merupakan bekal pada hari kiamat kelak. Pada hari itu, pada hari kiamat nanti, tidak bermanfaat lagi harta dan anak pinak. Harta tak ada manfaat, anak pinak tak ada manfaat, illa kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang hidup dan sehat dan selamat. Allah berfirman di dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari, iaitu hari kiamat nanti, di mana harta dan anak pinak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Pada hari kiamat nanti, segala harta anak pinak ni tak ada guna. Yang amat diperlukan ialah hati yang biqalbin salim. Ya, inilah keadaannya kita apabila kita berada di hari kiamat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semerbak bunga yang senantiasa menyemarakkan bau wangi, hujan lebat yang sentiasa mengalir, orang baik sentiasa bertemu, orang soleh sentiasa berpelukan, dan dikala silih bergantinya siang dan malam, dan kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya, baik daripada kaum muhajirin maupun kaum ansar, dan sesiapa sahaja yang berjalan di atas petunjuknya di hari petunjuknya sampai hari kiamat kelak. Ini mukaddimah kepada bab yang keempat ini, menyatakan tentang persaksian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahagian yang pertama dalam bab ini menyatakan tentang orang yang bertakwa dan orang yang sengsara. Manusia terbahagi kepada dua golongan, iaitu orang yang bahagia dan orang yang sengsara. Kelompok yang masuk syurga, kelompok yang masuk neraka. Sebab itu diperingatkan di dalam talqin kita bahawa syurga itu benar, neraka itu benar. Pahala dosa, semua ini adalah golongan-golongan yang ada. Setiap tu ada pasangannya. Allah jadikan pasangannya lelaki perempuan. Allah jadikan apa dia? Yang baik, yang jahat. Allah jadikan apa? Syurga, neraka. Setiap tu ada pasangannya. Orang yang bertakwa dan orang yang sengsara. Maka dua kelompok ini Allah nyatakan di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-19, Hazani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Inilah dua golongan, yakni golongan mukmin dan golongan kafir yang bertengkar
maka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Pada hari kiamat nanti, ini yang akan berlaku peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadinya, di dalam kita membicarakan golongan yang bertakwa dan yang sengsara, penulis menyatakan apa? Mata juga terbahagi kepada dua jenis mata. Semua ni dia akan menyatakan tentang lawannya. Ya? Lawan kenapa dia nak menyatakan tentang takwa sengsara. Ini bicara kita di dalam bab ini banyak menyatakan, nanti dia akan menyatakan tentang golongan yang bertakwa, Nabi. Siapa lawan dia pada zaman tersebut? Nabi Allah Ibrahim, siapa dia yang bertakwa, siapa yang sengsara? Nabi Allah Musa, siapa dia yang bertakwa, siapa yang sengsara? Ini untuk apa? Untuk peringatan buat kita, untuk ibrah pengajaran kepada kita. Ya? Mata itu terbahagi kepada dua jenis. Kita tengok di mana keadaan panca indera yang Allah berikan, Allah kurniakan kepada kita. Ya? Mata terbahagi kepada dua jenis, iaitu mata yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dan menangis kerana takut kepadanya. Mata yang senantiasa merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah dan memikirkan perihal penciptaan makhluk-makhluknya. Itu satu golongan. Golongan yang Allah beri mata. Sebab itu di dalam Al-Quran Allah dia ada kaitan dengan ayat di dalam surah Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Al-A'raf ayat 179. Allah menyatakan bahawa dan sesungguhnya kami jadikan walaqad zara'na li jahannam. Sesungguhnya aku jadikan di dalam neraka Jahannam, yang mana penghuni neraka Jahannam ini terdiri daripada minal jin wal ins, jin dan manusia. Penghuni neraka Jahannam ni terdiri daripada jin dan manusia. Allah berikan perumpamaan lahum qulubun. Ini dia ada kaitan dengan apa yang dibicarakan oleh penulis ini. Allah kurniakan golongan ini, jin dan manusia. Lebih-lebih kita dalam membicarakan ini, kita bicarakan tentang manusia lah. Sebab kita ni manusia, kita ni bukan jin. Kalau kita cerita bab jin kan, macam mana jin ada telinga dan sebagainya, kita tak nampak pun. Kalau ada jin duduk dalam dia terang, kejut kita. Dan kita bicarakan tentang manusia, kerana kita yang ada di dalam, yang ada di sekeliling ini dah manusia. Kita berkawan pun dengan manusia. Ada yang berkawan dengan jin ke? Ada orang yang berkawan dengan jin kan? Tapi kita bicarakan ni orang yang kita ni sebagai ins, manusia. Penghuni neraka Jahannam itu terdiri daripada manusia yang macam mana? Yang mereka ini mempunyai hati. Manusia yang mempunyai hati, tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Allah beri manusia yang ini mempunyai hati. Semua ni mempunyai hati. Lahum qulubun, punya hati. Tapi hati yang Allah kurniakan ini tidak digunakan untuk memahami tentang ayat-ayat Allah. Itu yang pertama. Golongan yang penghuni neraka Jahannam ini terdiri daripada jin dan manusia yang punyai hati, tapi hati tidak digunakan untuk melihat, memahami ayat Allah. Yang kedua, walahum a'yunun, golongan yang mereka yang mempunyai mata. Allah kurniakan mata, boleh melihat, tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Allah turunkan hujan ini.
Dia kata bala. Bila mata dia tak melihat bahawa hujan yang Allah turun ni ada manfaatnya kepada tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Kalau kemarau pula macam mana keadaannya? Ini manusia. Bila turun Allah turunkan hujan ini, dia merungut. Nanti bila tak ada hujan, panas pula, dia merungut lagi. Ni mata untuk melihat. Allah beri semua ni untuk melihat. Allah beri mata kepada kita melihat, untuk melihat kebesaran Allah. Tiba-tiba hari yang begitu panas boleh hujan selebat-lebatnya. Tiba-tiba kita nampak mendung punyalah gelap, tak hujan. Ini orang yang menggunakan mata untuk melihat kebesaran Allah, menunjukkan bahawa Allah Maha berkuasa. Lebat selebat-lebatnya, tak banjir. Tak hujan lebat, tiba-tiba air pasang besar pula. Naik banjir di kampung mana? Kampung Muhibah apa? Ini semua. Ini hujan yang turun ni dipahamkan bahawa ni musim sejuk ni, dipahamkan bahawa virus COVID ni akan lebih aktif. Ujian Allah. Bagaimana kita nak berhadapan dengan ini? Adalah kaedah-kaedah nanti Allah dinasihatkan sebagainya. Ini orang yang Allah kurniakan mata tapi tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah. Dia engkar dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tadi diberi hati, diberi mata. Yang ketiga apa dia? Walahum adhanun la yasma'una biha. Allah kurniakan telinga. Allah kurniakan telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ya. Kadang-kadang bila dengar ayat Allah, dia rasa ayat-ayat Allah ni, sedangkan innamal mu'minuna allazina iza zukirallah wajilat qulubuhum. Dalam surah Al-Mu'minun. Sesungguhnya orang yang beriman itu apabila dibacakan ayat Allah, zadathum imanan, bertambah keimanan dia. Dengan mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi golongan ini tadi bila mendengar ayat Allah, dia tidak menggunakan telinganya untuk mendengar ayat-ayat Allah, maka Allah kata apa? Ulaika kal an'am. Golongan ini yang ada hati, ada mata, ada telinga tapi tak digunakan untuk melihat, mendengar, memahami kebesaran Allah. Allah ibaratkan golongan ini sebagai ulaika kal an'am. Mereka ni adalah seperti binatang ternakan. Allah kata orang macam ni binatang. Oh, kita kasarnya sebut binatang terus. Allah beritahu ni perumpamaan orang yang begini umpama binatang. Bukan binatang buas ya. Binatang ternakan. Kalau binatang buas ni kita tahu dah ganah dia. Tapi binatang ternakan. Ulaika kal an'am bal hum adall, malah lebih sesat daripada itu. Kita tak mahu kita ni Allah sifatkan sebagai sebagai apa? Sebagai binatang ternakan. Kalau sekiranya Allah kurniakan panca indera tadi, Allah kurniakan hati, Allah kurniakan kita mata, Allah kurniakan kita telinga, tapi kita tidak relatekan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mahu kita dicop sebagai binatang ternakan. Jangan kita sesekali na'udzubillah, jangan dicopkan sebagai binatang ternakan, malah lebih sesat di hari kiamat nanti. Sebab itulah dinyatakan bahawa mata juga terbahagi kepada dua jenis, iaitu mata yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dan menangis. Mata yang menangis kerana apa? Kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah dan memikirkan perihal penciptaan makhluk-makhluknya. Dan mata yang selalu melihat kepada sesuatu yang haram dan berpaling daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata yang gemar melakukan kemaksiatan dan memandang kepada perkara-perkara yang terlarang, maka mata ini adalah mata yang akan menangis pada hari kiamat kelak. Ketika si empunyanya berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak mata yang menangis di hadapan Allah
kerana penyesalan ke, atau mata yang menangis kerana gembira dengan nikmat yang diperoleh di hari kiamat kelak. Maka benda ini berlaku di dunia. Ya, berlaku di dunia, Allah beri kita untuk apa? Melihat benda-benda yang elok dan tidak melihat benda-benda yang dilarang. Itu pertama. Kemudian hati. Hati juga terbahagi kepada dua jenis, iaitu hati yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dan dipenuhi oleh la ilaha illallah. Hati yang senantiasa ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Ya, kadang-kadang kita tengok ada selalu kita dapat hati yang tak tenteram dan sebagainya. Ya. Sebab apa? Kadang-kadang hati yang tidak tenteram. Sebabnya Allah dah beri dia solusinya. Hati yang senantiasa mengingati Allah, zikrullah, maka hati ini akan diberikan sakinah, ketenteraman, tenang. Ya. Susah hati ni dia tak ada ubatnya. Kalau pergi jumpa doktor mana? Doktor Ramadan. Hari ni hati saya gelisah, ada tak ubatnya? Kalau sakit bengkak kan boleh dicek kan, nampak muka dah jadi pucat dan sebagainya. Itu betul. Hati itu sakit dalam bentuk fizikal. Tapi dia kata hati ni, hati yang tengok je jiran dapat kereta baru, dia rasa lain macam. Tak tenang duduk dia. Mulalah hati dia kata, itu duit rasuah tu. Dia hati yang begitu. Hati yang dia tak tenteram. Melihat ada benda lain, dia tak tenteram. Sedangkan hati yang kita nak ialah hati yang apabila senantiasa tenang, tenteram. Nak dapat ni macam mana? Allah beri solusi dia. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Bagaimana nak hati menjadi tenang? Ingat Allah, zikrullah, Quran, zikir dan sebagainya. Solat ini penenang. Ya. Solat ini penenang bagi hati yang gelisah dan sebagainya. Di dalam sebab apa? Sebab di dalam solat ini merupakan doa kita, direct kita dengan Allah. Kita tak sebut dalam solat di benda-benda lain kan. Ada sebut kita, bos, gaji bulan ni boleh lebih sikit. Aku kerja overtime boleh. Tak ada. Tapi dalam solat kita mengadu kepada Allah direct. Allahu Akbar, kita mengaku dengan kebesaran Allah. Dimulakan dengan Allahu Akbar. Kemudian bermulalah dialog kita dengan Allah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa kemudian apa diikuti, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Semua bicara kita direct dengan Allah dalam solat ni. Tak putus tu, bermula dengan Allahu Akbar, takbir sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Semua tu doa belaka. Menunjukkan bahawa dalam solat ini sebenarnya itulah rahsia. Kalau orang yang solat khusyuk dengan Allah, Allah akan beri jalan penyelesaiannya. Tapi kalau dalam solat pun betul orang kata selalu Ustaz, almarhum Ustaz Ismail kamu selalu pesankan, kalau dalam solat tu tentang situlah, masa itulah kunci tadi jumpa. Tadi di rumah tadi mencari barang tak jumpa, tapi dalam solat jumpa betul. Kan di luar kan apa benda aku fikir tadi. Tu gangguan tu. Ustaz Ismail selalu pesan dia. Solat. Masa itulah syaitan yang paling besar datang. Masa solat. Allahu Akbar, mula dicari dah. Kita boleh sampai ke Amerika, boleh cerita Joe Biden menang dalam solat. Dah keluar keputusan Joe Biden, Trump menang ke apa? Dalam solat. Menunjukkan bahawa jauh kita pergi jauh. Sebab tu bila kita memahami kadang-kadangnya, sebab itu rasa nak khusyuk solat tu di antaranya ialah memahami apa yang sedang kita lakukan ketika itu. Kita memahami Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Kita menghayati apa yang kita baca. Kemudian bermula dengan surah Al-Fatihah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita menghayati semua tu, maka di situlah datangnya ketenangan. InsyaAllah Allah akan beri kita jalan keluar, ketenangan. Sebab apa tadi? Hati yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dan dipenuhi dengan la ilaha illallah, yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berjalan di bawah risalah yang sesuai dengan ajarannya. Hati yang seperti ini adalah hati yang berbahagia. Hati yang senantiasa meletakkan Allah, cinta kepada Rasulullah senantiasa ada di hatinya, maka hati ini adalah hati yang berbahagia dan hati yang berpaling daripada mengingati Allah, berpaling daripada membaca Al-Quran, melalaikan sembahyang, tidak mengenal Allah dan berpaling daripada ajaran yang benar dan berpaling daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hati yang seperti ini adalah hati yang sengsara. Itu disebut tadi takwa sengsara. Jauh daripada itu ada hati yang sengsara. Itu yang datang hati yang macam-macam tu kan. Bila melalaikan solat, kemudian apa, meninggalkan bacaan Al-Quran. Sebab tu Al-Quran itu, Al-Quran itu adalah ubat penenang. Sampai solat Al-Quran, solat Al-Quran, zikrullah. Sekarang ni banyak, mudah. Dalam kereta pun boleh dia ada zikir-zikir dan sebagainya. Diperingatkan kita dengan zikrullah. Perbincangan kalau dalam kereta ada siaran IKIM ke apa tu, dia itu benda-benda yang senantiasa diperingatkan kita. Hati yang begini dia akan hati yang senantiasa tenteram. Tetapi hati yang menjauhkan tadi, berpaling daripada mengingati Allah, hati ini adalah hati yang sengsara. Maka kita nak pilih hati yang tenteram ke hati yang sengsara? Kalau di akhirat nanti dah pastinya kita tak nak sengsara. Di dunia ni pun kalau boleh kita tak nak dengan kesengsaraan tersebut. Hati yang sana itu, hati yang itu tadi, ada penyakit pada hatinya. Penyakit ini tak ada ubat. Jumpa doktor memang tak ada ubat. Doktor tu pun pening, tak ada, saya tak ada ubat kata. Ubat penenang tak ada. Ubat penenang dia suruh tidur je. Tidur tak selesai. Jaga kerana teringat balik. Kerana hati itu tidak diubati. Caranya ubatinya itulah dengan Al-Quran. Jangan kita jauhkan dengan Al-Quran. Sehari, kalau kita sehari tidak membaca Al-Quran, kita rasa sesuatu kekurangan. Kita letakkan begitu. Sehari kita tidak membaca Al-Quran, dia rasa ada kurangnya untuk hari tersebut. Kerana Al-Quran ni kalam Allah, kalam yang dipelihara. Sebab itu adanya para hufaz. Kita tengok baru-baru ni ada Al-Quran ni, kita tengok, dia mukjizat yang paling besar, yang kekal sampai hari kiamat. Allah akan pelihara. Sebab itu kalau ada penyelewengan dengan Al-Quran, dapat dia kesan. Kan baru-baru ni isu dalam apa ni, ada beberapa apps kan, yang datang apa ajaran mana yang cuba nak Qadiani ke apa ke, dia nak mengubah beberapa maksud pengertian, tafsiran di dalam Al-Quran, mentafsirkan benda yang agak lain. Dapat dikesan. Kemudian dulu mushaf yang kita tengok dulu kan ada penambahan sebagainya, dapat dikesan. Sebab apa? Sebab Al-Quran ini terpelihara. Ada je penyelewengan akan dapat kerana dia adalah kalam Allah. Allah nak pelihara sampai hari kiamat. Sebab itu ada golongan para hufaz. Sebab itu kalau ada anak-anak kita ataupun mana-mana pusat tahfiz dan sebagainya, kena beri sokongan. Kerana apa? Mereka inilah yang akan beradanya Al-Quran di dada mereka. Mereka menjaga. Para hufaz ini menjaga ayat-ayat Al-Quran. Sebab itu kena beri sokongan. Kalau ada mana-mana kita tengok ada mahat tahfiz, kena beri sokongan kepada penubuhan. Kenapa? Kerana Al-Quran ini sebagai mukjizat yang paling utama. Mata, hati. Yang ketiga, telinga.
Telinga juga terbahagi kepada dua jenis, iaitu telinga yang gemar mendengar wahyu Allah, gemar mendengar bacaan Al-Quran, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta aktif mendengar pengajian dan dakwah Islamiah, gemar mendengar kebaikan, kebajikan dan aktif di dalam majlis-majlis zikir. Telinga yang seperti ini adalah telinga yang bahagia dan telinga yang berpaling daripada semua hal yang disebut di atas. Telinga yang gemar mendengarkan nyanyian-nyanyian yang mengasyikkan, muzik-muzik yang melalaikan, kekejian, kemungkaran, dan mendengar segala sesuatu yang akan menjauhkan dan memalingkan pemiliknya daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah murka kepadanya. Telinga tadi. Telinga yang macam mana? Telinga juga ada dua jenis. Telinga yang gemar mendengar wahyu Allah, gemar mendengar Al-Quran. Telinga ni tengok. Kalau pasang saja ayat-ayat Quran, zikrullah, dia rasa sesuatu. Tapi kalau pasang ni dia rasa runsing dan sebagainya, tak minat dan sebagainya, itu ada sesuatu kepada telinganya tadi. Kelaknya Allah murka. Telinga yang suka mendengar, kalau dengar muzik yang bukan-bukan tu sekarang, empat dara lah. Empat dara duduk di tepi batu, apa benda tu? Nak mengair ketam batu di sungai. Mana ada ketam batu di sungai? Tang situ yang tu minat, cukup minat. Baru ni saya terdengar Ustaz Ridwan kupas syarah tentang lagu tu. Lagu punya ada maksud di sebalik. Empat dara tu. Tahu benda lagu empat dara, wallahualam dia tak tahu. Tapi itulah, mendengar lagu-lagu yang begitu dia rasa seronok. Tetapi kalau orang yang telinganya tak tahan dengan itu, kadang-kadang dengar kita berunsing kan. Kadang-kadang kita pergi ke kedai-kedai makan, pasang punya lelkuat, ya Allah rusinnya. Ada pula yang karaoke kan, lagilah rusin. Kita nak makan, pergi tempat tu kan, dengar karaoke, rusin. Kadang dah tersilap masuk kedai, cari kedai-kedai lain semua tutup, singgah situ, Allah sebalas saya kena. Pergi punya lah kuat, Allah bila lah nak habisnya ni. Kita nak makan bersusah hati kita. Runsing dengan runsing. Kalau zikrullah tak apa juga. Tapi tang situ dia tak ada pula. Tak ada pula pergi itu dia bila Izrail datang memanggil. Tak ada lah dia. Ini semalam dengan pakai elok ya. Tapi lagunya lagu 4 dara lah, 5 dara lah. Terusin dengan bila lah nak habis gitu. Sudah nak cepat makan ni. Tengah-tengah setengah makan tu habis maka pukul 10 kami mohon maaf kerana kami boleh menyanyi sampai pukul 10. Lega rasa. Lega rasa boleh makan, tapi kedai dah nak tutup. Pukul 10 sekarang ni. Itu keadaan. Kita rusing kadang benda tu. Kita tak tahan. Mereka ni lagi kuat lagi dia suka. Kadang-kadang rumah kenduri kan. Rumah kenduri kaya yang rusing betul. Kalau nak pasang lagu-lagu yang memberi kesedaran tak apa, tapi volume tu masa itu orang masa nak kenduri ni adalah jumpa sanak saudara, lama sahabat, lama tak jumpa, nak bersembang, nak berbual. Tapi dia pusat kalau bolehnya speaker tu, speaker yang paling besar. Saya pun heran kadang pergi ke tempat kahwin, itu dia jadi keutamaan. Kau dapat 5-6 speaker bertingkat-tingkat tu, kira puas hati sungguh. Bila DJ tu kan dia rasa sedap. Kalau dia pasang sekuat-kuatnya. Kita yang duduk tepi tu kalau rusing betul. Kalau nak pasang pun mal yang kata cukup lah sekadar, orang kata kalau bolehnya dengan alunan zikir-zikir yang memberi peringatan, nasyid-nasyid yang memberi peringatan, selawat dan sebagainya. Tapi yang itu sikit sangat. Masa datang sampai je pengantin kan, mari sama-sama kita mengaminkan doa kan. Maka dia pun berdoa lah, ya Allah bahagiakanlah pasangan ini sebagaimana Kau beri pasangan Zulaiha dan Muhammad dan sebagainya. Lepas itu amin. Dia pasang balik itu balik. Rusing betul. Ya, mula-mula tu dah sedap lah tu. Kadang DJ tu lah yang jadi yang tukang selawatnya, Allahumma salli ala Muhammad. Sedap dia punya tu kan. Lepas tu kan dipasang lah dengan
Dengan sekarang ni dengan popular 4 darah lah daripada mula sampai habis. Rusih. Itu keadaannya. Kadang kita nak kita yang ada ni kalau boleh ubah lah. Kalau ada majlis-majlis kahwin benda tu kadang-kadang itu benda tu jadi keutamaan tu dalam package kan, dalam package tu kena package ni nak. Saya pernah pergi satu tempat dulu, anak dia bergaduh sebab tuan rumah anak tuan rumah tu bergaduh sebab datang tu speakernya 3 je. Kita tak cukup kuat ni kata. Tang situ pun bergaduh sebab speaker tak cukup. Ingatkan apa benda je. Dia kata nak cari had lain. Yang ni tak, ini 3. Dia kata nak lebih lagi. Ni kan tak dengar kat sini. Allah. Itu benda. Kita tak tahu benda itu jadi keutamaan. Kita yang ada ilmu sikit ni, kita ubahlah benda-benda ni kena diubah. Kita ubah dengan suasana yang kalau ada DJ, ada lah sekarang ni DJ yang Islamik dan sebagainya kan. Ada. Kita boleh. Dia nak dengan tak nak je. Itu je dia punya kata kunci dia ya. Nak dengan tak nak. Kalau dah tak nak, dia datanglah DJ Islamik ke lagu nasyid banyak mana pun dia tak mau. Sebab apa tadi? Sebab telinga yang jenis macam ni. Ya. Dan yang terakhirnya ialah yang pertama tadi mata, hati, telinga, dan yang terakhirnya ialah lisan. Ya. Lisan yang terbahagi kepada 2 jenis, iaitu lisan yang senantiasa berbicara dengan penuh hikmah, mengatakan kebenaran, berzikir kepada Allah dan mengajak kepada kebaikan serta mencegah kemungkaran, dan lisan yang gemar dengan ghibah, mengumpat, menipu, mengejek, melaknat dan mengadu domba. Lisan yang seperti ini adalah lisan yang sangat rugi sekali. Allah beri kita lidah. Lidah ni lisan yang macam mana? Lisan yang kelak senantiasa menyatakan kebenaran, berzikir, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Ini Allah kurniakan kepada kita. Bukan lisan yang digunakan untuk ghibah, mengumpat, mengadu domba, fitnah. Hari ini fitnah bukan sekadar dengan lisannya, dah macam-macam pula dengan tulisan pun akan dipersoalkan. Ini juga akan menyebabkan kita sengsara di akhirat kelak. Jari-jari menulis kitab, lajulah tu, tiba-tiba palsu, dah tersend dah. Dah bila send tu kan grup. Dia sekarang ni bukan send dalam satu grup, dia tag semua sekali dalam grup kan. Sekali satu grup 100 orang, 200 orang. Kalau dekat kalau intan grup apa? Jom kuliah ada 300 orang kata. Tup silap palsu. Habis. Sebab itu kadang-kadang ni ada banyak dalam grup-grup tak ada peraturan-peraturan langgar. Itu elok juga tu. Kadang benda-benda yang tak pasti jangan sebar. Ni tidak. Belum apa benda pun dah tersebar dah. Tiba-tiba tu dah keluar palsu. Siapa kita nak ini lagi? Jari siapa yang nak? Orang dah percaya dah dengan apa yang kita. Sebab itu kita kena berhati-hati. Semua ni akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam mukadimah dinyatakan tentang golongan yang bertakwa dan golongan yang sengsara disebabkan oleh perkara-perkara yang disebutkan tadi. Maka apakah kita nak memilih sebagai mata, hati, telinga dan lisan yang bertakwa, yang gembira di hari kiamat, ataupun yang sengsara di hari kiamat kelak? Maka di sanalah datang persoalan yang perlu kita sama-sama jawab, sama-sama kita teliti, tepuk dada, tanyalah iman masing-masing. Kalau nak tanya selera, semua selera akan pergi ke arah yang takwa pun nak elok. Tapi kalau tanya iman akan menarik kepada perkara-perkara yang akan membawa kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Rasa cukuplah untuk malam ini. Kerana kita masih lagi dalam SOP, tak boleh nak lebih lama-lama kerana peraturan-peraturannya. Mudah-mudahan sekali lagi saya ingatkan tadi, sama-sama kita berdoa, masing-masing kita berdoa agar kita dapat kembali kepada normal yang asal. Di antaranya ialah solat kita. Ini normal baru yang sementara sifatnya. Jangan kita kata ini akan selama-lama, besok kita dah biasa, seronok pula, rasa renggang. Dulu kalau rapat-rapat tu rasa tak selesa lah apa benda, sedangkan itu yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila keadaan ni dia dah jadi
dah seronok pula. Besok dah tak ada Covid besok, seronok macam ni lah, rasa selesa, tak ada berimpit-rimpit. Jangan. Ini sementara. Benda yang berlaku ni sifatnya sementara. Kaedah ni, normal baru ni, benda yang kita nyatakan bahawa ianya sifatnya sementara, ya. Bukan selamanya. Kita harap begitulah, ya. Kita nak kelaknya nanti sah di antara, kerana apa ini, di antara penyatuan hati kita. Bila kita rapat dalam solat ni sebenarnya ada rahsia, ada rahsianya penyatuan di dalam hati. Dan jangan sebabkan ini pula kita tak bersatu hati pula, kata renggang, hati kita pula renggang dengan sahabat kita, tak mau juga. Jangan. Sebab ini penyatuan kita. Solat secara berjemaah ni adalah salah satu di antara solusi kepada penyatuan ummah. Penyatuan hati-hati di dalam solat berjemaah itu, ya. InsyaAllah sama-sama kita doakan agar ianya kembali seperti keadaan sedia kala, insya-Allah. Wallahu a'lam. Akhir dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.